Kenapa kau nak tanya orang pendapat orang pasal rumah tangga orang? Tetapi kita abolish juga undang-undang yang membolehkan gadis bawah umur bernikah. Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku. Dah lama gila kita buat video kan. Banyak orang tanya ke mana aku menghilang dan sebagainya. Untuk menjawab persoalan ke mana aku pergi, aku ada je. Cuma aku tengah tumpukan perhatian aku kepada sesuatu benda yang lebih berat. Dan akhirnya dia membuatkan aku macam menjauhi diri daripada buat video. Itulah sebabnya. Dan pada hari ni aku nak bercakap pasal isu tentang masyarakat kita tau. Aku tak plan nak buat topik ni, tapi sebab recently ramai gila orang attack aku, tapi tanya aku pasal Coldplay, pasal konsert Coldplay dan sebagainya, LGBT dan sebagainya lah apa semua, dan minta pendapat aku. Kalau korang tengok video aku daripada dulu, aku memang tak suka untuk bagi pendapat, ataupun tak suka lah nak komen pasal benda-benda ni. Bukan pasal benda-benda LGBT ni je, malah lebih teruk adalah aku malas nak bagi pendapat aku tentang apa-apa keadaan, apa-apa perkara sekalipun. Korang faham kan, aku punya channel ni, diri aku bukanlah macam setengah YouTuber tu. Semua benda dia nak ulas, semua benda dia nak review, dari sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, semua benda lah. Cakap je pasal apa, semua dia nak cerita, nak mengulas, nak bagi pandangan. Aku fikir balik, kenapa orang macam tu? Kenapa orang suka dengar pendapat orang lain? Aku sedar bahawa benda ni bukan sahaja orang kita ataupun netizen kita mementingkan pendapat orang lain tentang sesuatu perkara ataupun isu benda yang hangat, malah sekecil-kecil benda. Contohnya seperti apakah reaksi orang bukan Malaysia makan makanan Malaysia, diorang nak tahu apakah pendapat mereka, pendapat dan pandangan orang luar terhadap negara kita, pendapat dan pandangan orang luar terhadap sesuatu perkara, muzik ke, filem ke, lagu ke, penyanyi ke. Kita suka nak dengar pendapat orang, kita suka nak dengar other people's thought about something, dan benda itu terbawa-bawa kepada semua benda. Boleh dikatakan segala keputusan yang kita lakukan on daily basis adalah merupakan nasihat ataupun pendapat daripada orang lain. Dan paling bestnya, orang itu yang beri pendapat dan memberi nasihat tentang perkara-perkara ini langsung tak ada terlibat pun tentang perkara itu, dan tak tahu apa pun hujung pangkal. And the best part is, dia tak ada kena-mengena langsung pun dengan audience mereka. And kadang-kadang the perspective, the pandangan yang mereka sampaikan itu boleh menjadikan sesuatu perkara yang mereka taksub, ambil, hadam dan makan benda yang dihidangkan tu. Macam itulah benda yang reality, itulah benda yang sebenarnya. Industri content creating ni bermula dengan orang yang create content, yang membuat cerita pasal itu, membuat cerita pasal ini, memberi maklumat tentang itu, memberi maklumat tentang ini, memberi facts dan figures dan sebagainya. Tetapi recently benda tu, landscape content creating di Malaysia berubah, dan itulah antara satu sebabnya kenapa aku mendiamkan diri daripada arena membuat video ni. Kerana itu, kerana landscape kita dah berubah. Orang kita dah tak nak tengok konten-konten yang memberi input, tetapi mereka nak tengok konten-konten yang hangat. Mereka nak tanya pasal pandangan, pendapat orang lain terhadap sesuatu benda. Kerana pandangan dan pendapat orang lain tentang sesuatu perkara yang hangat itu lebih penting, lebih membuahkan hasil untuk mereka berbanding dengan benda-benda lain. Mereka nak tahu sebenarnya apa pandangan kau pasal isu ni, pasal bercerai-berai. Apa pandangan anda? Apa pendapat abang pasal kes Farid Kamil, pasal kes Samsul Yusof dan sebagainya? Kenapa kau nak tanya orang pendapat orang pasal rumah tangga orang? Faham tak? Lepas tu, the latest issue pasal Coldplay. Apa pendapat abang tentang Coldplay nak buat konsert kat Malaysia? Pendapat aku, konsert lah macam konsert-konsert yang ada sebelum ini. Dan aku beranggapan segala isu yang diutarakan, tak kiralah apa pun, terutamanya bagi mereka yang berkepentingan, isu-isu ini semuanya adalah berbaur politik semata-mata. Membangkitkan suatu isu itu kerana political mileage. Pihak di sebelah sana mengapi-apikan tentang isu Coldplay, LGBT dan sebagainya. Tapi mereka tak sedar pun yang bahawa even konsert Coldplay dekat Singapore pun pada 2017, tak ada pun dia kibarkan pride flag bendera LGBT dan sebagainya. Tak ada pun. Nak kata dia mengajak orang, aku tak dengar lagi lagu-lagu dia yang mengajak orang dan sebagainya. Tetapi kenapa masa Billie Eilish punya konsert dia tak bising, sedangkan pihak kerajaan sana yang meluluskan permit dan sebagainya untuk konsert Billie Eilish itu? Pihak-pihak parti politik ini cuma mengapi-apikan dan mengatakan bahawa maksiat dan sebagainya. Tetapi ketika konsert-konsert dilakukan dekat negeri mereka yang membabitkan artis-artis Malaysia, juga dihadiri oleh lelaki dan perempuan, berkumpul, berhimpun. Apa beza dia dengan berhimpun konsert daripada artis luar datang dengan konsert-konsert orang Melayu yang kau buat dekat Kelantan apa semua tu? Niat untuk membasmi sesuatu perkara maksiat itu bagus.
tak salah, memang benda tu wajib dan sebagainya. Tetapi kenapa perlu kita cherry pick? Kenapa kita tak buatkan benda ini seperti satu benda yang holistik, yang membabitkan semua aspek, semua perkara, semua pihak yang terbabit, semua yang terkena? Kenapa kita perlu cherry pick sesebuah event? Kenapa kita perlu cherry pick sesebuah acara untuk diutarakan sebagai satu masalah yang perlu kerajaan campur tangan? Bagi pandangan aku, kalau korang nak tanya sangat pandangan aku pasal konsert dan sebagainya, aku setuju untuk kita abolish konsert-konsert apa yang ada dekat Malaysia ini, tetapi kita abolish juga undang-undang yang membolehkan gadis bawah umur bernikah. Let's do that. Again, ini pandangan aku. Itu yang aku tak suka nak mengutarakan pandangan. Sebab orang Malaysia ni, dia susah untuk menerima pandangan orang lain. Nak dengar apa yang dia nak dengar. Kalau dia rasa benda tu macam best untuk dia dengar, kena dengan selera dia, okey, dia terima. Kalau dia tak suka benda tu, pandangan tu, dia hentam, dia kutuk dan sebagainya. Bukan dia nak ambil pandangan orang ke benda semua tu, dia digest ke benda tu ke apa benda ke. So, apa guna kau tanya pandangan orang lain, tetapi yang kau nak dengar hanyalah pandangan yang kau rasa dengan ketekak engkau saja. Kalau macam tu, tak payahlah minta pandangan orang, kan? Tapi itulah masalahnya. Netizen kita, orang kita nak dengar apa yang nak dengar, nak sedapkan hati sendiri saja. Pendapat aku tak penting. Tiada pendapat orang luar kat sana perlu korang ikut, perlu korang jadikan sebagai panduan. None. Your life is your life. For God's sake, persetankan pandangan dan pendapat orang lain. Cuba berdiri di atas kaki sendiri. Apabila kita hendak membuat keputusan, pedulikan pendapat orang lain. Hidup kita ni terlampau kisahkan tentang apa orang kata. Apa orang kata? Apa orang kata kalau aku tak buat macam ni? Apa orang kata kalau aku tak buat macam ni? Which is satu benda yang perlu kita ubah dalam masyarakat kita. You just do you. Itu cerita dia. So guys, thank you so much for watching. See you guys again on my next video, kalau ada, insyaAllah. Dan bye-bye.